والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم وبفضل بالخير. Alhamdulillah, kawan kali kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama hadir pada pagi ini. InsyaAllah hari ini kita baca ayat 44 surat 173 surah sampai di kita ayat 44 surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Patutkah kamu menyuruh orang berbuat kebaikan sedangkan kamu lupa akan diri kamu sendiri, padahal kamu semua membaca kitab? Tidakkah kamu berfikir? Dan mintalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara bersabar dan mengerjakan salat. Sesungguhnya salat amal berat kecuali orang yang khusyuk, kecuali bagi orang yang khusyuk, iaitu mereka yang yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka dan bahawa mereka akan kembali kepada-Nya. Tengok ayat berikut itu dia dah masuk cerita lain. Munasabah ayat surat 174. Ayat-ayat ini masih meneruskan lagi bicaranya tentang tabiat buruk Bani Israel dalam agama. Di samping dalam agama mereka, buang titik silap. Dalam agama mereka, di samping lupa akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala supaya di samping lupa akan nikmat Allah Taala, suka pula menyuruh orang berbuat kebajikan, tetapi lupa akan diri sendiri. Mereka menyuruh orang berpegang pada agama, tetapi lupa akan diri sendiri. Diri sendiri tidak mengikuti. Saya baca dahulu atas. Sepatutnya Bani Israel yang berpegang kepada ajaran Nabi-Nabi sebelum Nabi SAW lebih iltizam. Maknanya lebih berpegang teguh. Itu maksud iltizam. Lebih istiqamah. Lebih berpegang teguh dengan semua perutusan Allah Subhanahu Wa Taala berbanding umat-umat lain. Kerana apa? Kerana mereka lebih banyak mengetahui perutusan langit dengan sebenarnya. Bagaimana kita dah bincang sebelum ini, mereka ini antara bangsa yang diutuskan terlalu ramai Nabi. Even majoriti Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ini diutuskan kepada Bani Israel. Sepatutnya mereka menjadi umat yang terbaik. Sepatutnya tidak ada daripada kalangan pemegang kitab itu yang hanya bijak menyuruh tetapi tidak mengamalkannya. Allah mengutuk mereka melalui firman-Nya, Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Sebab nuzul, latar belakang kepada turunnya ayat ini. Ini salah satu daripada reason of revelation yang disebut oleh para ulama tafsir. Dikatakan sebab turun ataupun sebab nuzul ayat ini ialah tatkala pendeta Yahudi berkata kepada kaum kerabat mereka yang telah memeluk Islam, masuklah Islam dan berpegang teguhlah dengan ajarannya. Kerana Nabi SAW iaitu Muhammad itu benar, tetapi mereka sendiri tidak berbuat seperti yang dikatakan oleh mereka. Maknanya bila mana ulama-ulama Bani Israel mereka berbicara dengan kawan-kawan sahabat-sahabat yang dah masuk Islam, sahabat-sahabat Yahudi yang dah masuk Islam, mereka menyatakan bahawasanya mereka bersetuju dengan risalah ataupun dakwah Nabi SAW. Sehingga mereka bagi motivasi. Kalau kita bagi ceramah motivasi lah, berpeganglah dengan ajaran Muhammad, kerana Muhammad itu benar. Tapi mereka sendiri tidak beriman.
Jadi maknanya ini ayat ini secara tidak langsung menjadi bukti kepada kita bahawasanya risalah ataupun cerita kebangkitan Nabi SAW itu memang ada dalam kitab Taurat. Bagaimana kita boleh baca? Sehingga sekarang kita boleh baca sebahagian daripada ayat-ayat dalam kitab Taurat yang ditukar ganti oleh ulama-ulama Bani Israel. Boleh cari. Saya baca yang dah diterjemahkan daripada bahasa Hebrew ke bahasa Arab. Kalau siapa ada kemampuan baca bahasa Hebrew, boleh cari teks asal. Dan saya kira sebahagiannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Kita boleh cari. Beberapa teks asal yang menceritakan tentang akan bangkitnya seorang Nabi. Jadi mereka percaya. Dan mereka mendakwahkan pula kepada kawan-kawan mereka supaya ikut Islam. Tapi mereka sendiri tidak mahu menerima Islam. Okay, sebelum kita pergi kepada bawah tu manhaj dakwah. So, kalau kita tengok pengarang kitab kita ni, dia lebih membawa perspektif dakwah. Dia banyak cerita lah tentang pendakwah-pendakwah ataupun orang yang ceramah dan sebagainya. Sepatutnya mereka dahulu yang mengamalkan ilmu yang mereka sampaikan. Sebab amal itu perlu seiring dengan ilmu. Amal itu perlu seiring dengan dakwah. Sebelum itu, saya nak cerita sikit tentang apa yang dimaksudkan dengan al-birru. Awal ayat itu disebut atamuruna an-nasa bil birri. Al-birri ini diterjemahkan dengan kebaikan. Al-birru. Jadi contoh kalau kita dengar ataupun kita baca tentang birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. So lafaz ataupun the notion of al-birru, the concept of al-birru dalam bahasa Arab ni dia luas. Sebagai contoh, kita boleh tengok tafsiran kepada al-birru ni dalam ayat yang Allah Taala sebutkan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah maksud al-bir itu, kebaikan itu adalah kamu menghadapkan muka kamu ke arah barat ataupun ke arah timur. Akan tetapi walakinnal birra, yang pertama man amana billah, beriman kepada Allah. Itu termasuk dalam maksud ataupun tafsiran al-bir, amana billah. Walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir, beriman kepada hari akhirat. Wal malaikati, iman kepada malaikat. Wal kitab, iman kepada kitab. Wan nabiyyin, beriman kepada nabi. So 5 rukun iman tu termasuk dalam tafsiran al-bir. So maknanya kalau kita refer balik kepada ayat ni, ulama orang Yahudi, orang alim di kalangan Bani Israel, mereka mengajak ataupun mereka mendakwahkan ataupun mereka bersetuju dengan beriman kepada Allah dan Rasul. Dan mereka mengajak orang lain supaya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka sendiri menjauhi daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa atal mal ala hubbi. Itu termasuk dalam maksud al-bir. Wa atal mal ala hubbi, maknanya kamu menginfakkan ataupun memberikan harta yang kamu sayang. Kepada siapa? Zawil qurba, kepada orang yang rapat dengan kamu. Termasuklah kita punya keluarga, anak isteri, relatif kita, masuk zawil qurba. Wal yatama, kita sedekahkan kepada anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Lagi? Ayat berapa tu? 177 surah Al-Baqarah. 177 surah Al-Baqarah. Bye. Ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil. Ibn as-sabil, mana orang yang dalam berada di atas jalan. Maksud dia fi sabilillah lah. Okey, termasuklah tafsiran fi sabilillah ni orang yang pergi berjuang di jalan Allah, orang yang belajar, masuk juga masuk fi sabilillah. Kemudian wasailina termasuk orang yang minta sesuatu daripada kita. Pakai miskin maksudlah, tadi tu miskin kan, orang minta apa-apa daripada kita, orang yang memerlukan. Itu maksud dia. Sail ni orang yang bertanya, minta sesuatu daripada kita. Wasailina wafir riqab. Maksud wafir riqab, orang yang
untuk memerdekakan. Ya, orang yang minta perbantuan untuk memerdekakan diri dia. Raqabah ni maksud hamba. Mana orang yang berada di bawah kuasa orang lain, dia minta tolong supaya dia dibebaskan. Okey, kita boleh tengoklah tafsiran moden. Apa maksud wasir riqab. Kemudian kemudian dia pergi kepada rukun Islam. Wa aqamas salata, mendirikan solat, wa ataz zakat, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Mereka menunaikan ataupun melaksanakan janji bila mereka berjanji. Kemudian was-sabirina fil ba'sa. Mereka yang sabar, orang-orang yang sabar bila mana ditimpa kesusahan. Kemudian wad-dharra, al-ba'sa wad-dharra, kemudaratan. Dan sama juga masa mereka menghadapi sebarang susah payah. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muhtadun. Wa ulaika humul muttaqun. Jadi itu antara tafsiran kepada al-bir. Okay. Jadi orang-orang ulama Bani Israil ini diajak kepada semua benda tadi. Tapi mereka sendiri menjauhi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok orang musyrikin Mekah ni dia ada dua sifat. Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Orang musyrikin ni dia melarang orang ramai supaya mendekati Nabi. Yanhauna. Okey. Wa yan'auna anhu, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripada Nabi. Dia ajak orang lain supaya jangan ikut Nabi, dia sendiri pun tidak ikut Nabi. Tapi sebahagian ulama Bani Israil ni dia ajak orang dia supaya ikut Nabi, supaya ikut Islam. Tapi dia sendiri tidak ikut. Kerana tadilah kita bincang banyak kali, kerana kepentingan keduniaan. Worldly interest. Tapi kat situ. Tengok sikit apa mesej yang cuba disampaikan oleh pengarang kitab kita ni dalam konteks dakwah. Da'a yad'u ni maksud kita menyeru. Da'a yad'u da'watan. Doa tu boleh juga kita kata dakwah. Lahu da'watul haq. Doa dengan dakwah tu makna yang sama. Cuma bila dalam konteks bahasa Melayu bila kita sebut dakwah, dia lebih konotasi tu lebih kepada makna kita menyeru orang kepada agama. Okey. Satu salah faham kita, dakwah ni sebenarnya dakwatul kuffar ila Islam. Itu maksud dakwah. Kita mengajak orang yang bukan Islam kepada ajaran Islam. Ulama-ulama dalam bidang dakwah dia bagi tahu umat ni ada dua. Yang pertama ummatud dakwah. Yang kedua ummatul ijabah. Umat dakwah ni maknanya golongan bukan Islam. Itu sebenarnya sepatut menjadi sasaran dakwah kita. Yang kedua ummatul ijabah ataupun ummatul al-istijabah, umat yang telah menerima Islam. Okey. So dalam konteks dakwah, approach kita ataupun pendekatan kita dengan orang Islam beza berbanding orang bukan Islam. Maknanya gaya bahasa kita bercakap, gaya bahasa dakwah kita dengan orang bukan Islam tak boleh sama dengan orang yang dah Islam. Bila kita bercakap dengan orang bukan Islam yang masih belum lagi, kalau bahasa apa? Bahasa Tuan Guru ni Aziz dia sebut yang belum lagi Islam. Yang belum lagi Islam. Kita kadang-kadang kita guna bahasa yang kasar pada orang bukan Islam ni. Cina kafir. Ya, kalau lebih tua Cina kafir. Sebut aja tu. Kalau Cina kafir lembut sikit. Cina kafir atau India kafir. Sedangkan mereka adalah sasaran dakwah kita. Kan? Masalah kafir. Kan? Sedangkan mereka adalah sasaran dakwah dalam bentuk ummatul dakwah yang perlu kita dakwahkan kepada Islam. Hari ini banyak kita hanya dakwahkan di kalangan kita saja. Kan? Kita dakwahkan di kalangan orang Islam saja. Dengan kita membiarkan orang bukan Islam mencari-cari hidayah daripada Tuhan. Sepatutnya itu salah satu daripada tugas dan tanggungjawab kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita berbangga kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kita mesti melaksanakan kerja dakwah. Kerja dakwah tu pelbagailah.
Dia boleh dalam pelbagai calon. Dia bukan dalam satu bentuk. Nah, kalau kita tengok sekarang ni macam-macam organisasi dakwah yang ada atas muka bumi. Nah, kalau di Australia saja kita boleh tengok macam-macam cara, macam-macam kaedah orang buat untuk dakwahkan bukan Islam. Dulu jarang kita dengar street dakwah. Tapi tahun 2005 ke atas, di Eropah, lalu mereka buat street dakwah. Cash mereka dapat ajak orang kepada Islam. Nah, jadi kita ni level kita masih lagi level dakwah sama-sama kita. Betul tak? Masih lagi level dakwah sama-sama kita. Saya pun jarang. Adalah 2-3 kali kita kata peluang untuk kita bersembang dengan orang bukan Islam. Cerita tentang Islam, cerita tentang Quran, cerita tentang Jesus dalam Al-Quran. Tapi tak banyak peluang itu. Jadi kita sepatutnya kita boleh venture usaha dakwah kepada non-Muslim. Lebih-lebih lagi kita berada di luar negara. Gunakan peluang itu. Dan sepatutnya suasana kita hidup di luar negara ni boleh membentuk satu paradigm ataupun persepsi baru kita kepada golongan bukan Islam. Kalau sebelum ni mungkin kita benci kepada Cina kat Malaysia kan. Kata Cina ni biasa menipu kan. Kita benci kepada India. India ni cakap belik-belik sebagai contohlah. Patutnya kita boleh bina satu paradigm baru. Cina dengan India ni sepatutnya menjadi sasaran dakwah kita. Kita kena tengok dengan pandangan rahmat. Tapi pelik saya tengok kadang-kadang orang Melayu kita di Malaysia ni tengok Cina sembang discuss bahasa Cina. Cina ni apa? Cina ni jahat. Cina ni monopoli. Kan? Macam-macam lah. Kita memberikan persepsi negatif kepada orang yang belum lagi Islam. Sedangkan kalau kita baca sirah Nabi SAW, Nabi SAW dikatakan di Mekah itu tidak ada satu jalan yang Nabi tak pernah masuk untuk sampaikan dakwah Islam. Dan bukan sekali. Abu Talib sendiri, pak saudara Nabi itu beratus-ratus kali Nabi pergi jumpa pak saudara yang lain, Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, beratus-ratus kali pergi jumpa, pergi rumah. Kita pergi dakwah sekali, orang tak nak, give up. Tak apalah. Kau buat hal kau, aku buat hal. Jadi kalau kita ada peluang, kita cuba venture peluang-peluang untuk kita belajar tentang ilmu dakwah. Kalau kita tengok kawan-kawan kita dalam jemaah tabligh, dia banyak tumpu kepada dakwah sama kita lah, sama orang Islam. Saya kalau ada peluang saya sebut juga, kalau boleh kita venture peluang dakwah kepada non-Muslim. Sebab itu salah satu target besar kita. Kan? Target besar kita. Allah sebut kepada Sayyidina Ali, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Sekiranya Allah Ta'ala beri hidayat seorang lelaki dengan sebab kamu, dengan sebab usaha kamu, hidayah itu daripada Allah. Kerana ikhtiar kita, usaha kita approach dakwah kita, khairul laka min humurin na'am. Lebih baik kepada kamu daripada unta merah. Unta merah pada waktu itu benda yang paling mahal lah. Benda yang orang tak mampu untuk afford, untuk dapatkan, untuk beli. Jadi kadang-kadang kita kurang mengambil berat, kurang mengambil kisah tentang persoalan dakwah tadi. Sebab kita kadang-kadang kita disibukkan dengan urusan kita. Jadi kena masukkan dalam kehidupan kita, at least ada satu part dalam hidup kita bekerja sedikit untuk dakwah non-Muslim. Kalau dapat seorang, kita bawa ke jalan Islam, jalan hidayah, cukup dah untuk kehidupan kita. Cukup dah untuk kehidupan kita. Kalau yang masuk Islam pula, kita bantu dia. Sebagai contoh kisah family kita ni dengan siapa nama tu? Felix ni. Boleh tanya family. Bagaimana daripada dia mula mengenali Islam, masuk Islam, dibawa di atas jalan hidayah ini, belajar Islam, belajar solat dan sebagainya. Kita akan rasa cukup sebenarnya kita hidup ni untuk